Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Semestinya hari yang baru, nafas yang baru. Hari Khamis 7 Oktober 2021 bersama dengan 30 Safar 1443 Hijriah. Kami juga bersiaran langsung di saluran 122 Astro dan MyTV dan juga Facebook Live TVS TV dan Facebook Sejahtera Asia. Hari ini saya ditemani dengan Awek Chun. Awek Chun, ampun. Jessica John. Ya, selamat pagi kepada anda semua. Hari ini saya bersama dengan Fatah akan menemani anda selama 1 jam. Betul. Jadi teruskan kesetiaan anda kerana kita ada topik-topik yang menarik untuk dikongsikan kepada anda semua. Baik, jadi kupasan kita pada pagi yang indah ini, Jess, indah adalah untuk segmen sekejap saja lagi kita akan bersama dengan tetamu kita semestinya mengenai kita akan membincangkan mengenai status semasa banci Malaysia 2020 dan juga untuk segmen yang seterusnya adalah Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sarawak 2021. Jess sihat? Saya sihat, Fatah. Sihat, alhamdulillah. Bukan dunia tipu-tipu ni. Bukan dunia tipu-tipu, selamat pagi. Dunia realiti, dunia nyata ni, Fatah. Jadi kepada anda, kalau anda rasa sekarang ini anda berada di dunia tipu-tipu, bangun. Bangun. Ini dah bangun pagi, kita kena bersemangat. Semangat. Baik, saya rasa tetamu kita pun sudah bersedia. Jadi kita bersama dengan Puan Dayang Rozana binti Abang Hassan, Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sarawak. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah breakfast kita? Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita nak membincangkan awak cakap mengenai status banci ni kan. Dulu saya tak tahu apa maksud banci ni. Orang cakap dulu banci ni berkaitan dengan pergi rumah ke rumah. Tapi saya, Jess, saya ni jenis yang takut sikit kalau orang pergi kat rumah. Kalau ada je orang pergi, tadi saya dia akan cakap tutup dia pintu. boleh tutup pintu pula kalau orang datang rumah. Saya akan tutup pintu je. Itu sebenarnya salah satu cara untuk mereka buat banci, Fatah. Mereka akan kira orang-orang dekat dalam rumah kita. Nanti kita tak tahu. Jadi kita tak tahulah. Jadi Puan Dayang Rozana, jadi apakah itu banci penduduk dan perumahan Malaysia itu sebenarnya? Okey, terima kasih atas jemputan daripada Sejahtera Asia, saudara Fatah dan saudara Jessica ya. Selamat pagi. Jadi banci penduduk dan perumahan Malaysia atau kita lebih kenali sebagai banci Malaysia 2020 lah. Sebenarnya banci ni saudara Fatah dan saudara Jess ya, kita laksanakan 10 tahun sekali dan ia merupakan satu projek mega kerajaan lah, yang mana ini merupakan memberi impak jangka panjang kepada negara. Jadi tadi kalau saudara Fatah kata tutup pintu jangan tutup pintu sebab banci ni kita buat 10 tahun sekali je. Jadi kita selepas kita merdeka kita ada ini merupakan banci yang ke-6 lah. Bermula daripada tahun 1970, 1980, 1991, tahun 2000, tahun 2010 dan yang semasa ini adalah tahun 2020. Jadi apa tujuan banci ni kan? Jadi ia adalah bertujuan untuk mendapatkan stok dan profil penduduk dan perumahan yang komprehensif dan terperinci sehingga terperingkat geografi yang terkecil. Maksudnya di peringkat yang paling kecil ni mungkin dari kampung, rumah panjang ataupun perumahan. Jadi sebab itulah pembanci kena pergi ke setiap rumah untuk membanci. Kita nak kira orang ni. Kita nak kira orang dan kira rumah yang berada dalam satu-satu masa di Malaysia ataupun khususnya kalau di Sarawak ni di Sarawak. Jadi pembancian ni kita telah bermula lama dah. Hari ini merupakan hari yang ke-458 hari banci. Jadi kita 7 Julai 2020 yang lepas. Hingga kini masih lagi membanci. Jadi kiranya banci 2020 ni amat istimewa lah ya. Sebab selalunya kita adakan banci dalam tempoh 3 minggu ataupun sebulan saja. Tapi disebabkan COVID, ialah situasi sekarang ni, kita terpaksa melaksanakan banci dalam norma baru. Itu dah dia. Apa itu banci lah secara secara amnya.
secara amnya. Okey. Dan tadi Puan Rozana maklumkan 10 tahun sekali diadakan dan telah bermula sejak daripada tahun 1970. Di mana 1970 tu saya belum lahir lagi, Fatah. Saya apatah Kantoi pula. lagi. Jadi penonton-penonton siapa ada orang pembanci nak pergi rumah, jangan tutup. Jangan tutup macam pintu. saya. Bagilah kerjasama Fatah. Boy, Fatah ni. Ini Tak, untuk saya memudahkan takut, lah. saya takut pada zaman Tapi itu COVID untuk ni. langkah keselamatan bagi seseorang Betul. individu. Tapi apa pun Puan Rozana, jadi nak tanya Puan Rozana pula, Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020, Banci Malaysia 2020 telah bermula sejak Julai 2020. Bagaimana dengan status pembancian bagi negeri Sarawak sehingga hari ini, Puan Rozana? Okey, seratus pembancian ya. Untuk Malaysia sebenarnya kita menganggarkan penduduk Malaysia 32.6 juta penduduk yang kita nak banci pada tahun ini. Jadi dengan 9.4 juta tempat kediaman ataupun dalam bahasa mudahnya rumahlah, dan 8 juta isi rumah. Dalam bahasa mudahnya keluargalah. Kita ada 160 daerah pentadbiran di seluruh Malaysia dengan 99,356 blok perhitungan. Jadi blok perhitungan ni adalah blok yang diberikan kepada setiap pembanci untuk dibanci lah sebenarnya. Jadi untuk Sarawak, kita menganggarkan 2.81 juta penduduk dengan 697.6 ribu tempat kediaman dan 679.5 ribu isi rumah dan 40 daerah pentadbiran dengan 8,024 blok perhitungan. Jadi untuk status kemajuan banci di Sarawak sehingga 5 Oktober 2021, jadi kita telah membanci penduduk 1.92 juta penduduk di Sarawak. Dan ini adalah 68.2% daripada anggaran penduduk 2.81 juta. Jadi respon yang tertinggi sekarang ini yang kita dapat adalah di kawasan ataupun daerah Samarahan dengan 115.7%, di kawasan Sebau 99.2%, Bintulu 95.3%, manakala respon yang agak rendah lah kita dapat adalah di Betong, di Telan Usan dan di Subis dengan anggaran dalam 30% sahaja. Jadi saya memang mengharapkanlah jadi penonton untuk sama-sama kita menjayakan banci ini. Ya, betul tu. Daripada segi kewarganegaraan, daripada apa yang telah kita banci, kita telah 95.1%-nya adalah warga negara dengan 4.1% bukan warga yang telah kita banci. Daripada segi etnisitinya pula adalah Bumiputera kita telah banci 78.7%, kaum Cina kita telah banci 20.8%, kaum India walaupun sedikit kita telah banci 0.2% dan lain-lain 0.3%. Daripada segi nisbah jantinanya pula, jadi daripada setiap 100 orang wanita di Sarawak ini, kita ada 105 lelaki ya. Maksudnya orang lelaki lebih ramai di Sarawak daripada wanita. Daripada 100 ada 105 lelaki. Jadi kita dah banci kalau yang lelaki tu 51.3%, yang wanita 48.7%. Jadi untuk kumpulan umur ni kita bahagikan kepada 3. Umur muda daripada 0 sehingga 14 tahun kita ada 20.3%. Kita ada umur bekerja 15 sehingga 64 tahun 72.1%, dan umur warga emas lah 64 ke atas kita ada 7.6%. Jadi kalau di Sarawak ini umur bekerja lah yang paling ramai lah. Okey. Banyak ya nak dibuat sebenarnya daripada betul. segi kewarganegaraan, lepas tu status umur lagi dan sebagainya. Banyaklah semuanya. Dia kena pecahan dari, lagi. Jadi penerbit kita ada menanyakan soalan cepu emas ni. Dia cakap berapa bulan pengumpulan data untuk banci ni selalunya, Puan Dayang Rozana? Okey, kalau dalam keadaan biasa, kita akan buat banci dalam tempoh 3 minggu saja. 3 minggu ataupun 1 bulan lah.
dalam tempoh keadaan biasa, sebab kita nak membanci dalam satu-satu masa tu. Contohnya kalau tahun ini 7 hari bulan 7 2020, pada 7 hari bulan 7 2020 berapa ramaikah penduduk di Malaysia ataupun berapa ramaikah penduduk di Sarawak. Tapi disebabkan oleh COVID, kita terpaksa memanjangkan proses ataupun proses pembancian lah. Ya. Ya, perkara biasa tu Fatah, disebabkan COVID memang akan ada kekangannya di situ. Betul. Jadi selepas ni Puan Rozanah, kita nak tanya juga mengenai pernah tak sesiapa yang menyamar menjadi pembanci ni. Tapi sebelum tu kita nak berehat sebentar hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia dan masih lagi kita bersama dengan Puan Dayang Rozanah, iaitu Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sarawak. Kita membincangkan mengenai topik semasa, iaitu status semasa banci Malaysia 2020. Jadi Puan Rozanah masih lagi di talian ya? Ya, Masih lagi. Okey, Puan Rozanah, kita nak teruskan saja pertanyaan ini. Pernah tak ada individu yang menyamar menjadi pembanci, dan kalau ada pun, bagaimana pihak anda mengenal pasti? Sebab mungkin itu disebabkan individu yang tidak bertanggungjawab itu tadi membuatkan sahabat saya seperti Fatah ni kerap-kali dah tutup pintu kalau orang nak pergi banci. Zaman kini kita orang cakap kita ni banyak ragam tau dengan orang yang berbahaya zaman sekarang ni. Jadi kita kena orang cakap keselamatan tu penting. Ambil langkah berjaga-jaga. Betul. Bagaimana tu Puan Rozanah? Mungkin boleh terangkan Puan Rozanah. Okey, ya, memang betul. Kita memang sentiasa perlu berwaspadalah dengan penyamar ini. Memang ada jugalah daripada laporan-laporan yang mengatakan ada orang yang datang yang sebenarnya bukan daripada pihak Jabatan Perangkaan. Jadi tapi sebenarnya kalau kita nak mengenali pembanci ni, biasanya mereka mempunyai kad kuasa lah. Mempunyai kad kuasa yang mereka nama dan bila mereka bekerja. Jadi kad kuasa ini ada nombor telefon yang kita boleh telefon lah. Mereka juga akan membawa surat lah, surat kebenaran untuk operasi, dan juga selalunya mereka akan menggunakan vest lah. Jadi sekiranya penonton ataupun penduduk di Sarawak merasa was-was, mereka boleh menghubungi nombor telefon yang tertera di kad-kad mereka, supaya boleh make sure bahawa mereka bukannya penyamar lah. Jadi memang kita memang berharap supaya tidak ada orang yang menyamar lah, sebab yelah penyamar ini memang menyukarkan kerja-kerja membanci. Betul. Dan dia akan menakutkan orang awam sebenarnya. Jadi penyamar tu jangan nak jadi penyamar. Ini pesanan daripada Fatah sendiri yang telah mengalami, ya kan? Saya antara orang yang takut ni kalau ada orang menyamar. Jadi kita tahu Puan Dayang Rozanah, cabaran pandemik ini mempengaruhi seluruh dunia, dari segi ekonominya, dari semualah, dari pelbagai aspek. Jadi bagaimana banci Malaysia menempani cabaran pandemik COVID-19 ini? Cabaran pandemik memang kita tahu seluruh dunia merasakannya. Jadi tidak ketinggalan juga banci Malaysia lah. Jadi banci Malaysia ni sebenarnya telah 4 kali kita jadualkan untuk ke lapangan ataupun untuk operasi di lapangan lah. 4 kali kita telah jadualkan, yang mana yang pertama adalah pada Julai 2020 yang lepas, Oktober 2020, Januari 2021 dan Jun 2021. Jadi untuk banci bersemuka ni kita memang agak susahlah disebabkan oleh PKP kan. Jadi kita pun terpaksa melaksanakannya melalui atas talian lah. Jadi banci bersemuka dan bersasak ini kita telah mulakan semula bermula pada September 2021 ini, dan kita menjangkakan kita menyelesaikan banci kita pada penghujung Oktober 2021. Jadi ini merupakan pecutan terakhirlah bagi banci penduduk untuk menyelesaikan operasi di lapangan.
Jadi sepanjang kita beroperasi, kita mendapat kelulusan daripada Majlis Keselamatan Negara dan kalau di Sarawak ini daripada pihak SDMC sendiri yang mana kita perlu mengikuti SOP yang ketat lah dan pembanci juga diminta untuk lengkap vaksinasi. Untuk jadi pembanci kena lengkap vaksinasi dan SOP yang sangat ketat lah sebenarnya. Kita tidak dibenarkan. Kalau pembanci lah, kita memang tidak menggalakkan pembanci untuk masuk ke rumah responden. Jadi di luar pintu saja pun cukup ataupun di luar pagar pun tak apa. Jadi itulah untuk kita mengelakkan pandemik ini terus berluas. Ya, betul. Dan kita dapat lihat peranan yang sangat besar dan sangat berisiko sebenarnya bagi pembanci ini. Tapi apapun atas usaha mereka, terima kasih. Terima kasih kami mereka ni orang cakap ucapkan. adalah salah satu frontliner jugalah kalau kita lihat kita secara armnya di mana mereka berusaha sebenarnya untuk menyelesaikan sebab kita kadar orang cakap kadar penambahan kita ni semakin bertambah. Ya, betul. Jadi Puan Dayang Rozana, proses pembajian itu dilakukan sebenarnya bagaimana? Mungkin boleh dijelaskan lebih terperinci sebab adakah terdapat kekeliruan data ataupun data yang tidak sahih? Sebab kita dimaklumkan juga tadi penduduknya, jumlah penduduk tu bukan hanya beratus tapi berjuta dan mungkin ada penduduk enggan memberikan kerjasama. Bagaimana tu Puan Dayang? Itulah untuk penduduk yang enggan memberi kerjasama, memang itu merupakan satu cabaran lah kepada pembanci sebenarnya. Jadi dalam kita mendepani pembanci penduduk yang tidak memberi kerjasama ini, memang kita ada cara-cara tertentulah untuk kita membuat semakan kualiti. Jadi kita untuk mengelakkan tadi seperti yang saudari Jess katakan, supaya data-data tersebut tidak salah ataupun tidak lengkap. Jadi kita pun membuat semakan kualiti lah kepada kerja-kerja yang telah dilaksanakan di lapangan. Jadi supaya yang kita kumpulkan itu adalah yang terbaik lah ataupun adalah yang betul lah. Sebab kita tak nak yang kita kumpulkan adalah akan memberi gambaran yang salah kepada kerajaan. Sebab itu responden ataupun penduduk di Sarawak ataupun di Malaysia perlu memberi data ataupun maklumat yang betul dan tepat. Jadi kalau kata kita tak bagi maklumat yang tepat, jadi signal yang didapat oleh kerajaan adalah salah. Jadi kita tak mahulah akhirnya. Betul. Jadi mungkin Puan Dayang Rozana ada sedikit pesanan yang ingin disampaikan kepada penduduk Sarawak khususnya berkenaan dengan banci Malaysia 2020 ini. Ya, jadi dalam kita mendepani COVID-19 ini adalah menjadi satu harapan lah kepada saya, kepada semua rakyat Sarawak untuk memberi kerjasama yang padulah kepada banci Malaysia 2020 ini. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, kita mohonlah untuk memberi maklumat yang tepat dan lengkap supaya kita ada satu data ataupun maklumat yang memberikan satu strategi pembangunan negara lah. Jadi memang kalau nak pelbagai halangan yang ditempuh oleh pembanci lah. Kalau sekarang ini dengan cuacanya yang tidak menentu, dengan ancaman daripada anjing liar, kena kejar anjing pun selalu mereka. Kasiannya. Yang tidak respon. Jadi kita mengharapkan supaya memberi kerjasamalah kepada pembanci-pembanci ini untuk memberi maklumat yang lengkap kepada mereka. Jadi kita pun tidak akan mengambil masa yang lama lah untuk penduduk-penduduk ini untuk dibanci. Jadi kita nak pastikan kepada semua rakyat Sarawak untuk dibanci dan tiada siapa yang tertinggal. Jadi memang kita harapkan supaya rakyat Sarawak memberi kerjasama yang penuh. Itulah harapan.
Okey, jadi gitulah. Puan Rozana, pengakhirannya, dia nak tanya ni sebab ada ramai yang dapatkan daripada maklumat ataupun maklumat banci ni, mereka dapatkan daripada portal-portal yang tidak sahih dan sebagainya. Mungkin Puan Rozana sendiri boleh terangkan di mana mereka sepatutnya mendapatkan saluran yang betul untuk mendapatkan maklumat banci ni sebenarnya, Puan Rozana. Okey, sekiranya ada pertanyaan ataupun kemusykilan lah berkaitan dengan banci, tuan-puan ataupun penonton semua boleh menghubungilah bilik kawalan bilik gerakan banci Sarawak dengan nombor telefon 082 20 3994 082 23 0604. Jadi dalam masa bekerja, dan boleh juga datang ke pejabat kami, tak ada masalah. Datang ke pejabat kami di Jalan Simpang 3, bangunan Tuanku Haji Bujang. Boleh datang ke sini, tanya berkaitan dengan banci. Dekat Ya. tu, Fatah. Dekat. Fatah nak hantar kuih nanti ya, Puan Dayang. Baik, terima kasih Puan Dayang Rozana di Terima atas kasih. perkongsian mengenai banci Malaysia 2020. Sebab saya kira tak semualah tahu sebenarnya pasal banci ni. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita dalam keadaan pandemik ini kita harus bekerjasama, Betul. tanggungjawab bersama, sama-samalah kita orang cakap melengkapkan data-data banci. Misi-misi kerajaan dan betul, misi-misi sebagainya. kerajaan Apa yang penting, Fatah? Kerjasama. Baik, tadi setakat sini saja untuk segmen yang pertama. Kita berehat dulu. Saya dengan Jess nak minum kopi. Jadi kopi. jangan ke mana. Hanya dalam Sejahtera Asia. Baik, terima kasih penonton-penonton kerana masih setia bersama dengan saya dan Jessica dalam Sejahtera Asia. Baik, untuk segmen ini kita nak berkongsilah dengan penonton-penonton informasi-informasi yang terkini. Jadi saya nak mulakanlah sedikit, nak recap COVID-19 Malaysia, status terkini. Baiklah, saya bawakan sedikit perkembangan status COVID yang terkini di Malaysia. Status terkini COVID-19 di Malaysia merekodkan 9,380 kes baru positif setakat semalam dan ini menjadikan jumlah kes keseluruhan di Malaysia meningkat kepada 2,303,837 kes setakat ini. Di mana kes baru COVID-19 dalam negara meningkat dengan pertambahan lebih 500 kes apabila 9,380 kes direkodkan setakat semalam berbanding 8,817 kes sebelum ini. Untuk pecahan kes baru positif COVID-19 mengikut negeri, Sarawak mencatatkan rekod tertinggi iaitu sebanyak 1,503 kes, diikuti dengan Kelantan 1,170 dan Selangor 1,116 dan untuk purata kes rendah adalah Labuan sebanyak 8 kes yang dilaporkan. Jadi meskipun peratusan imuniti kelompok hampir lengkap Jess, dan kita diberikan beberapa kelonggaran, jangan kita pernah leka, patuh kepada SOP yang telah ditetapkan dan kita insya-Allah pasti menanglah Jess. Mungkin Jess boleh kongsikan perincian COVID di Sarawak pula. Sarawak sendiri mencatatkan 1,503 kes pada Rabu dan menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID di negeri ini telah meningkat, Fatah, sebanyak 219,629 kes dan 1,484 kes ataupun 98.74% membabitkan mereka yang terdiri daripada kes kategori 1 dan 2, sementara 19 kes ataupun 1.26% lagi terdiri daripada individu yang mengalami jangkitan paru-paru yang memerlukan bantuan oksigen dan mesin ventilator. Selain daripada itu, JBPN Sarawak juga memaklumkan terdapat 22 kes kematian baru turut dilaporkan yang melibatkan kes daripada 12 Jun hingga 5 Oktober. Dan tiada kluster baru dikesan sementara terdapat 1 kluster telah diisytiharkan. Tamat. Itu sedikit perincian di Sarawak. Seperti yang Fatah maklumkan tadi, kita kena patuh juga SOP. Betul. Dan jangan leka dan sebagainya. Walaupun kita nak masuk ke fasa endemik, itu bukan green card untuk kita. Untuk kita, untuk buat sesuka hati, kena juga patuh SOP. Itu sebenarnya kunci kejayaan kita sebenarnya untuk menentang COVID-19 ni, Fatah. Dan rata-ratanya kita boleh tengok sektor ekonomi kita hampir semua dibuka. Jadi semua kita kena bekerjasamalah dalam
kita nak ke arah endemik ini. Baik, saya teruskan juga dengan perincian berita di mana pelajar lesap RM11,000 diperdaya rakam Facebook dalam pelaburan tidak wujud. Seorang pelajar lelaki daripada sebuah universiti swasta di ibu negara rugi RM11,000 akibat diperdaya rakam Facebook dalam pelaburan tidak wujud kerana tertarik dengan pulangan menguntungkan dalam masa 30 minit. Pemuda berusia 18 tahun daripada Termelo yang merupakan pelajar jurusan sains itu pada mulanya berminat untuk mendapatkan pulangan lumayan selepas berkenalan dengan seorang wanita di Facebook sebelum mereka berhubung menerusi WhatsApp pada 19 September yang lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pahang berkata, Superintendent Wazir Muhammad Yusof berkata, wanita itu kemudian menceritakan mengenai pelaburan dan keuntungan yang diperoleh daripada tempoh yang singkat. Jadi kita cakap dunia scammer ni berbahaya. Kita lagi-lagi dengan teknologi moden sekarang. Kan, banyak aplikasi yang orang cakap menakutkan sekarang ini. 11,000 tu bukan kuantiti yang sikit ya. Banyak tu. Lama nak ambil masa tu. Kan, betul. Kalau Jadi untuk orang biasa-biasa kat luar tu. Betul tu, ledakan teknologi ni telah memberi impak sebenarnya jugalah Jess yang terhadap kehidupan kanak-kanak dan golongan dewasa sebenarnya. Akan tetapi Jess, pada zaman serba teknologi ni juga kita perlu berwaspadalah terhadap sang scammer. Ini sebab banyak dah kes jenayah-jenayah yang berlaku ni. Baik, saya ini akan juga membawa kepada susulan perincian yang seterusnya di mana guru prasekolah di Sarawak akan diperkasakan. College University ICATS akan memperkenalkan satu kursus untuk guru terlatih prasekolah dan perkara itu telah diusulkan kepada pihak ICATS minggu lalu. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Openg berkata, dengan adanya guru terlatih di peringkat prasekolah, ia standing dengan negara-negara maju yang mempunyai guru-guru terlatih mengajar di peringkat pendidikan awal kanak-kanak. Sekurang-kurangnya, universiti ini akan memberikan pengajian peringkat diploma dan ijazah kepada guru-guru yang mengajar di prasekolah itu dan gaji guru terlatih prasekolah sudah tentunya meningkat berbanding sekarang yang sama-sama dan tidak tersusun, kata Abang Jo. Beliau juga berkata demikian pada sambutan ulang tahun yang ke-10 Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak yang diraikan secara maya semalam. Ya, pengambilan guru tu sebenarnya memang adalah satu kita katakan perkara yang sangat bagus sebab Sabah dan juga Sarawak memang kekurangan guru sebenarnya Fatah. Jadi untuk pengambilan guru dan juga latihan kepada guru-guru di luar sana adalah merupakan satu peluang yang sangat bagus kepada mereka di luar sana yang ingin menjadi guru pendidik. Seperti Cikgu Azila kita, Cikgu Bong kita dalam set Sejahtera Asia kan. Tiba-tiba Jess nanti jadi cikgu. Saya pun sebenarnya minat sangat ni jadi cikgu ni sebenarnya Fatah. Belum ada rezeki lagi. Kalau saya minatlah tapi pendidikan visual lah. Itulah Fatah yang senang yang mudah-mudah saja. Lepas tu ajarlah budak-budak Fatah melukis untuk menggembirakan budak-budak. Betul. Dan seterusnya Fatah, ini berita sedih kita nak kongsikan. Kita nak kongsikan mengenai mayat mangsa terakhir Bot Karam Awang Omar Awang Hamsawi 59 tahun ditemui terapung pada jarak 3.7 batu nautika utara dari tempat bot tersebut karam. Dan Pengarah Maritim Sarawak Laksamana Pertama Maritim Zin Azman Muhammad Yunus berkata Maritim Rescue Subcenter MRSC telah menerima panggilan dari salah sebuah bot pemancing yang melakukan pencarian dan memaklumkan telah menemui satu objek terapung di permukaan air dan katanya mayat tersebut telah dibawa oleh pasukan penyelamat ke JT dan diserahkan kepada Polis Diraja Malaysia untuk tindakan selanjutnya. Pengesahan identiti mayat tersebut telah dilakukan oleh forensik PDRM bersama waris mangsa di Hospital Umum Sarawak pada malam tadi. Dan yang menguatkan lagi buktinya tu tadi sebenarnya Fatah adalah identiti telah ditemukan pada mangsa sebenarnya Fatah. Jadi kita nak ucapkan takziah kepada ahli keluarga mangsa dan semoga segala urusan dipermudahkan kepada ahli keluarga mangsa. Betul. Dan kita nak ucapkan syabas juga kepada mereka yang telah membantu petugas-petugas mencari dalam SAR lah, operasi SAR ni. Ataupun apa yang berlaku mungkin ada hikmahnya Fatah. Betul. Jadi Al-Fatihah lah kita ucapkan kepada mangsa. Al-Fatihah. Baik, kita teruskan saja dengan perincian yang seterusnya di mana ini berita yang agak gembira jugalah sebenarnya. Ribat ataupun diskaun bil elektrik
tertakluk kepada kedudukan kewangan kerajaan, di mana sebarang pertimbangan untuk pemberian rebat ataupun diskaun bil elektrik pada masa akan datang adalah tertakluk kepada kedudukan kewangan kerajaan, kata Menteri Tenaga dan Sumber Asil Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Menyatakan perkara itu pada sesi penggulungan rancangan Malaysia yang ke-12 RMK12 di mana Dewan Rakyat semalam. Beliau berkata kerajaan sedar bahawa semua kategori pengguna elektrik terkesan dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak awal tahun 2020. Pada 2020 kerajaan memberikan diskaun bil elektrik melibatkan perbelanjaan sebanyak 2.75 bilion yang dibagi bersama Kementerian Kewangan melalui Dana Kumpulan Wang COVID-19 KWC, Dana Kumpulan Wang Industri Elektrik dan Tenaga Nasional Berhad, katanya. Taqiyuddin juga berkata pemberian diskaun bil elektrik sehingga 40% secara bersasar kepada pengguna domestik dan diskaun 5% kepada perusahaan mikro dan kecil serta sederhana MPKS bagi tempoh 1 Julai hingga 30 September 2021 di Semenanjung dan di Sabah juga melibatkan peruntukan sebanyak 487 juta. Dan sementara itu dalam respon kepada isu perlombongan yang diutarakan oleh Wong Chen, iaitu Parti Harapan Subang, beliau berkata kerajaan Persekutuan sentiasa memastikan surat kelulusan skim pengendalian melombong SKSPM tidak dikeluarkan untuk perlombongan di atas tanah berstatus hutan simpanan kekal atau rizab perlindungan serta kawasan yang diwatarkan sebagai kawasan sensitif alam. Jadi itu setakat ini saja perkembangan perkongsian info-info yang terkini yang kita boleh bawakan kepada penonton-penonton. Kita berehat sebentar dulu, Fatah, sebab kita ada topik yang menarik seterusnya nanti, iaitu Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sarawak 2021. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune hanya dalam Sejahtera Asia. Di timur dunia, jiwaku bersama Malaysia, gemilang warna Nusantara, menggabung hati berbagai bangsa, damai memanggil menyeru, membawa Malaysia menuju menggapai cita di angkasa, ke mata dunia. Suara engkau dan laguku kini menyatu, Malaysiaku jadi kebanggaanku, oh pertiwiku Malaysia di hati, Malaysiaku jadi kebanggaanku, jiwaku Malaysia. Bersama saudara seusaha, kemenangan kan terasa, pahit getir hanya sementara, nadi tersemat untuk negara. Ayo bumi kenyalanku dan negeri di bawah bayu, dan seluruh tanah airku kini menyatu. Malaysiaku jadi kebanggaan
Saya dan YB Timbalan Menteri dah kayuh bersikal sejauh 20 km. Anda bila lagi? Hari Sukan Negara dah dekat ni. Jangan tunggu lagi. Jom. Jom YB, kita kayu balik. Sambung lagi. Sambung lagi. Mari semua. Ya, majulah sukan untuk negara. Tiba-tiba semangat semacam pula Semangat kat bila. dengan BT tu tadi. Dan kenapa saya cakap begitu? Sebab kita nak bincangkan mengenai topik Hari Sukan Negara, ya, peringkat negeri Sarawak 2021. Dan bersama kita untuk mengupas mengenai topik tersebut berkenaan Hari Sukan Negara. Hari Sukan Negara ialah Encik Lamat Anak Jalau, iaitu Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Selamat pagi, Encik Lamat. Selamat pagi, salam sejahtera. salam Salam sejahtera. Sarawakku sayang. Salam Sehat? Sarawakku sayang. Kita sehat? Ya, sehat walafiat, sehat. Okey. Cuaca bagus. Cuaca Cuaca bagus. bagus. Saya patut, ya, memang cuaca sangat bagus. Sampai Betul. saya suka sangat nak bangun pagi ni. Oish. Mencabar bagi saya. Jadi Cik Lamat nak tanya ni berbangsa apa, ya? Saya berbangsa Iban. Ada geng. Ada Ada geng. geng. Oh, Boleh Jessica jakut dia Iban ada tu, geng. Jangan jakut Iban di sini. Tak apa, Fatah. Nanti Fatah belajarlah slow-slow. Jadi, Cik Lamat, sebab kita tahu Hari Sukan Negara peringkat negeri Sarawak pada tahun ini akan diadakan secara hybrid pada 10 Oktober ini. Dan kata Menteri Belia dan Sukan, Datuk Abdul Kadir Rahman Hamzah, sambutan peringkat Hari Sukan Negara ni tidak dapat diadakan secara serentak dengan sambutan di peringkat kebangsaan, iaitu pada 9 Oktober, iaitu awal lagi lah sehari. Jadi, mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai Hari Sukan Negara peringkat negeri di Sarawak sendiri, Cik Lamat? Ya, terima kasih ya untuk makluman semua. Sebenarnya Hari Sukan Negara ini telah diperkenalkan pada tahun 2015. Ketika itu kita melihat pada 9 hari bulan Oktober ketika itu, mula-mula Hari Sukan Negara dilaksanakan. Penyertaan pada hari tersebut sahaja melebihi 5 juta orang yang melibatkan 17,000 aktiviti seluruh negara. Jadi Hari Sukan Negara ini sebenarnya ianya dilaksanakan pada bulan Oktober, Sabtu minggu kedua. Jadi pada tahun ini sepatutnya sambutan Hari Sukan Negara dilaksanakan pada 9 hari bulan Oktober 2021. Tetapi bagi negeri Sarawak, oleh kerana pada 9 hari bulan Oktober tersebut merupakan hari jadi rasmi TYT negeri Sarawak, maka kita telah memberi laluan kepada sambutan rasmi hari jadi tersebut. Dan untuk negeri Sarawak, sambutan Hari Sukan Negara akan dilaksanakan pada 10 Oktober 2021, iaitu pada hari Ahad yang akan datang. Hari Sukan Negara ini sebenarnya kalau kita lihat pada kali ini sedikit perbezaan berbanding dengan yang pernah kita laksanakan sebelum ini. Kerana kita masih lagi dalam pandemik COVID-19 dan kita pada tahun lepas tidak dapat laksanakan Hari Sukan Negara. Tapi pada tahun ini melalui Kementerian Belia dan Sukan kita berusaha untuk melaksanakan semula Hari Sukan Negara ini walaupun dalam keadaan yang berbeza, kaedah yang berbeza. Sebab sebenarnya kenapa Hari Sukan Negara ini kita laksanakan adalah kerana menurut kajian indeks budaya sukan pada tahun 2019, kita melihat ada peningkatan yang berlaku. Pada tahun 2016, kajian indeks menunjukkan penglibatan rakyat Malaysia dalam bidang sukan ini hanya 40 ke 50% sahaja. Tetapi kajian pada tahun 2019, selepas diperkenalkan Hari Sukan Negara, maka terdapat peningkatan penyertaan rakyat Malaysia dalam sukan, iaitu 66.1%. Tetapi yang masih menjadi tumpuan kementerian ketika ini adalah kerana terdapat 33.9% daripada keseluruhan rakyat Malaysia yang tidak aktif langsung dan tidak terlibat dengan apa-apa acara sukan di negara kita. Itulah lebih kurang serba sedikit berkaitan Hari Sukan Negara, dan sudah tentu objektif utamanya adalah untuk membudayakan sukan di kalangan rakyat Malaysia, khasnya dan umumnya dan khasnya di negeri Sarawak.
Maksudnya kita hendak seperti negara-negara maju yang lain di mana menjadikan sukan ini, aktiviti riadah, rekreasi, kecergasan adalah satu budaya yang mesti kita laksanakan dalam tempoh 24 jam setiap orang satu hari itu. Mesti ada dalam tempoh 24 jam itu ada masa untuk kita menyertai apa-apa aktiviti kecergasan, rekreasi yang memberi kesan baik kepada kesihatan. Kerana ubat yang terbaik untuk kesihatan adalah dengan bersukan, bersenam dan menyertai aktiviti kecergasan. Ya, dan kalau kita nampak daripada 40% kenaikan yang ketara iaitu sebanyak 60 lebih peratus di negara. Jadi itu salah seorangnya saya yang penyumbang tu. Saya penyumbang sebab kita tahu dan hari sukan ni sebenarnya kita nak rakyat kekal cergas dan sihat. Lebih-lebih lagi dalam tempoh pandemik ni. Saya rasa tempoh pandemik ni orang ramai memang bersukan, Fatah. Sebab kalau nampak dekat luar-luar memang mereka berbasikal dan juga berjoging kan. Jadi Fatah sendiri bersukan tak? Saya adalah atlet badminton. Saya dengan yakin saya cakap saya atlet badminton. Jangan bersuka atas katil tidur. Saya ada dua. Apa orang cakap sukan yang saya suka? Saya suka berenang dengan badminton. Ini adalah berenang. Ya. Saya pula berbeza dengan Fatah, tak pandai berenang langsung. Tapi nanti kita nak kupas lebih lanjut dengan Cik Lamat mengenai Hari Sukan Negara. Apa antara mungkin objektif dia lagi lah. Kita tahu objektif dia untuk rakyat kekal cergas dan sihat dan sebagainya. Mungkin cabaran semasa pandemik. Jadi kita berehat sebentar. Jumpa di blok yang terakhir hanya dalam Sejahtera Asia. Betul. Kami Panela Rinong, atlet terjun negara. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sukan Negara peringkat negeri Sarawak 2021. Teruskan menjaga SOP ketika bersukan. Mak komut kain mask, bayar toban sanitizer asal ya ruah body. Itu dia atlet terjun negara. Orang cakap ratu penerjun negara kita, Panela Rinong. Baik, kita masih lagi dalam segmen yang sama, Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sarawak 2021 bersama dengan Cik Lamat Anak Nyalau, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Jadi tadi dia ada menyentuh mengenai misi, cabaran pandemik. Jadi soalan saya, apakah misi dan sasaran bagi Hari Sukan Negara pada tahun ini dan mengapa Hari Sukan Negara harus diraih oleh semua golongan dan generasi? Cik Lamat. Terima kasih Saudara Fatah. Sebenarnya untuk keseluruhan penyertaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Belia dan Sukan pada Hari Sukan Negara pada kali ini adalah seramai 2.5 juta orang yang akan turut bersama menyertai program yang akan dilaksanakan pada tarikh tersebut. Dan ini bukan sahaja program yang dilaksanakan melalui kaedah secara bersemuka ataupun yang dilaksanakan secara atas talian. Untuk negeri Sarawak pula, kita pada tahun ini mensasarkan seramai 211,463 orang yang akan turut bersama-sama menyertai Hari Sukan Negara yang akan kita laksanakan nanti. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, tujuan utama adalah untuk memberi kesedaran kepentingan bersukan kepada masyarakat, di mana masyarakat akan mengamalkan gaya hidup sihat ini sebagai satu budaya. Kita hendak dengan kempen yang kita laksanakan, dengan promosi yang kita adakan kepada semua masyarakat di negeri Sarawak khususnya, suatu hari nanti, contohnya di waktu pagi, kita turun bekerja, di waktu petang bila balik bekerja, kita akan nampak padang, gelanggang, stadium dan semua tempat-tempat rekreasi sukan yang ada di negeri Sarawak ni dipenuhi oleh orang ramai. Melaksanakan aktiviti sukan dan kecergasan. Ini berlainan tau pada ketika ini. Kita nampak ketika ini kemudahan sukan ini dipenuhi oleh masyarakat-masyarakat untuk dijadikan pusat kuarantin, PKRC dan sebagainya. Tetapi ini akan berubah pada suatu hari nanti apabila kita pergi ke arah endemik COVID-19 ini, dan ianya akan memberikan satu impak kepada masyarakat
untuk sentiasa menjaga kesihatan dan menjadikan bersukan ini satu budaya. Selain daripada itu, sebenarnya sukan ini ianya merupakan asas yang utama dalam mengeratkan perpaduan di kalangan rakyat majmuk di Malaysia. Tetapi kalau kita lihat di negeri Sarawak itu sendiri, negeri kita mempunyai suku kaum yang berbilang bangsa. Betul. Ramai. Saya dipahamkan lebih kurang dalam 30 lebih suku bangsa, suku kaum yang terdapat di negeri Sarawak. Dan kita, negeri Sarawak ini merupakan satu contoh di mana perpaduan itu adalah sangat erat daripada dahulu lagi sehingga ke hari ini. Dan asas perpaduan ini mesti dibentuk melalui aktiviti bersukan. Sebab apabila kita bersukan, tak kira warna kulit, bangsa apa, agama apa dan sebagainya. Bila kita masuk ke gelanggang, kita masuk ke padang, kita masuk ke dewan, satu saja matlamat kita, hendak menang. Kalau berbentuk pertandingan. Tetapi kalau berbentuk yang rekreasi dan kecergasan untuk menjaga kesihatan, satu saja objektif kita, kita hendak mengeluarkan peluh supaya kita mengeluarkan peluh dan menjaga kesihatan. Dan selepas selesai perlawanan, pertandingan dan sebagainya, kita boleh duduk bersama, berborak, tak kira bangsa apa sekalipun. Ini sebenarnya kenapa Hari Sukan Negara ini diwujudkan. Dan yang ketiga adalah untuk menjana ekonomi negara melalui industri sukan. Betul. Sebenarnya mungkin di Sarawak ataupun di Malaysia kita lihat bahawa kita belum nampak sangat sebenarnya apa yang dinamakan sebagai industri sukan. Tetapi kalau kita nampak di negara-negara maju, contohnya kita ambillah paling senang contoh, saya selalu ambil contoh ni, iaitu Liga Perdana Inggeris. Kita bagilah contoh satu kelab yang kawan saya suka, iaitu Manchester United. Betapa mereka menjadikan kelab mereka ini bertaraf dunia. Saya dipahamkan hanya dengan diumumkan kemasukan Cristiano Ronaldo ke kelab Manchester United ketika itu, hanya beberapa jam, Manchester United dapat pulangan berjumlah 1.2 bilion. Ini yang kita namakan industri sukan. Kita balik kepada negeri kita di Sarawak contohnya. Okey, industri sukan ini kita balik kepada jualan barang sukan. Apabila makin ramai rakyat Sarawak yang bagi aktif dalam sukan, kadang-kadang sukan ini memerlukan sedikit keperluan alat. Contoh badminton, kena ada kasut, kena ada raket, seluar dengan baju tak payah sebut kan? Mesti perlu. Contohnya lah. Dan begitu juga dengan sukan-sukan yang lain. Jadi apabila perkara ini ia akan melibatkan orang ramai, masyarakat ini tadi akan membeli barangan sukan. Apabila yang memberi barangan sukan, ini akan memberi pulangan bukan sahaja kepada penggiat-penggiat dalam industri sukan, tetapi juga kepada pembangunan ekonomi negara melalui industri sukan. Ya, itu dia tadi penjelasannya panjang lebar. Semoga rakyat di luar sana dapat manfaat daripada apa yang dikongsikan oleh Encik Lamat kita pada hari ini. Jadi kita nak ucapkan terima kasihlah Encik Lamat ya sebab sudi berkongsikan mengenai Hari Sukan Negara, dan Hari Sukan Negara jangan lupa akan disambut pada hari Sabtu ini. Ahad 10 Oktober 2021. Betul tu. Jangan lupa untuk join, nak support, nak sokong mereka yang terlibat dalam Hari Sukan Negara ini. Aktiviti yang menarik sebenarnya, tetapi dia diadakan secara hybrid. Orang cakap COVID ni won't stop kita being creative, Jess. Tak kira lah. Ini sebenarnya sebagai persediaan untuk kita sendiri, untuk kita diri sendiri juga, untuk bila kita ada kekangan pada masa hadapan, insya-Allah kita akan pasti dapat menempuhi segala halangan itulah. Jadi terima kasih lagi kita ucapkan kepada Encik Lamat Anak Menyalau, pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak, kerana sudi bersama dengan kami hari ini untuk berkongsi sedikit mengenai Hari Sukan Negara peringkat Negeri Sarawak 2021. Yes, saya kira ini sahaja yang nak kita kongsikan. Jadi jangan lupa esok hari juga temu janji anda bersama dalam Sejahtera Asia. Jadi 7.30 pagi sampai 8.30 pagi. Esok bersama dengan Sharon dan juga Gas saya rasa. Iaitu tim-tim tak medes. Jadi jika ada sebarang cadangan untuk topik yang ingin kami kupaskan, boleh saja lontarkan cadangan anda di Facebook kami Sejahtera Asia. Jadi saya Fatah Burhanuddin dan saya Jessica Chung. Daripada Inspirasi kami cetuskan inovasi. Bye. Breakfast.